A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak soalan yang terkumpul ni. Kali yang keberapa tu kan. Kelas sebelum ni Ustazah minta soalan-soalan berkenaan dengan yang berkaitan dengan akidah. Kita pun masa dah lewat. Ustazah jawab satu saja dulu. Ada soalan yang simple sahaja dulu, iaitu kan kita ada baca ayat Al-Quran yang ada dalam kitab kita ni, iaitu berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui semua perkara, termasuklah sehelai daun yang gugur sekalipun. Kan itu ayat 59 surah Al-An'am, muka surat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan pada sisi Allah jugalah anak kunci perbendaharaan. Ini pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Dan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan kita tahulah ni daun-daun lah. Tidak ada kaitan dengan mimpi apa tu, dengan apa daun di pokok di arash tu kan, itu tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya. Kita dah bincangkan dulu ya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, sehelai daun yang gugur Dia tahu. Sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi pun Dia tahu. Jadi soalan dia, apa makna wala ratbin wala yabisin, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering? Maksudnya biji itulah. Biji tidak ada yang fresh ataupun yang dry. Ratbin tu yang basah, yang fresh. Yabis tu yang kering, biji benih yang jatuh tu kan, ataupun daun yang jatuh. Tak semestinya semuanya kering. Ada buah yang masih putih lagi dah jatuh. Itu saja soalan dia. Dalam kegelapan bumi dan tiada gugur yang basah dan yang kering.
Fi dhulumatil ard. Barangkali soalan ni dia nak tahu apa yang basah yang kering tu lah. Yang basah yang kering tu sama ada biji ataupun juga daun. Yang gugur, Okay, kita sambung perbincangan kita beriman kepada Allah. Ayat ni memang lama dah tak fikir-fikir kan. Kenapa? Jadi sebenarnya kita tak payah minta dalam doa dah apa-apa, sebab Allah dah tahu semua benda dalam kegelapan malam tahun yang dulu. Atas apa kita ni maknanya banyak benda ya Allah. Allah Maha mengetahui, tapi doa itu adalah ibadah. Allah suka kita berdoa kepada Dia. Kenapa kita berdoa? Allah dah tahu apa yang kita nak, apa yang kita dapat. Suka dengan ayat. Tengok muka surat 474. Kalau kita ada lintasan seperti itu, dah nak buat apa lagi kita berdoa kepada Allah? Allah Maha mengetahui. Sebelum kita berdoa pun Allah dah tahu kita nak apa. Berdoa dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas ialah melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu kerana hendak mematuhi perintah Allah. Sekali kalau kita ada lintasan, tak perlu dah berdoa kepada Allah. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tengok ayat Al-Quran. Tengok ayat 60 surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Itu adalah perintah Allah. Ayat 60 surah Ghafir. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, akan ku perkenankan kepadamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Kenapa? Doa itu adalah ibadah. Siapa yang tak nak berdoa kepada Allah, maksudnya dia sombong. Sombong. Doa adalah ibadah. Itulah, memang Allah Maha mengetahui. Kita tak minta pun Allah dah tahu. Tapi doa itu adalah ibadah. Ya. Semua soalan bagus. Semua soalan baik. Okay, minggu lepas kita berbincang tentang lebah. Kita tahu bahawa lebah ni, koloni lebah ni dia memberikan sumbangan yang sangat besar dalam menghasilkan makanan kita lah. Sebab makanan kita ni, semua hidupan memerlukan tumbuh-tumbuhan. Gitulah, hampir begitulah. Melainkan hidupan di dalam laut lah, dia barangkali tidak adalah kaitannya dengan lebah. Kalau di daratan ni,
Kenapa? Kerana tumbuh-tumbuhan tu sumber makanan kita, dan lebah tu dia fungsi dia yang paling besar ada dua. Yang pertama menghasilkan madu, yang keduanya apa nama cikgu? Pendebungaan. Kalau boleh pasang projektor tu nanti, boleh dekatkan sikit tempat puan ni, ataupun belakang puan sikit, kerusi tu, sebab nanti kita akan sambung. Tengoklah nanti kalau sempat. Antara perkara yang, ada beberapa perkara yang difikirkan seminggu ni. Yang pertama, perspektif. Perspektif ni apa maksud perspektif? Sudut pandang. Tak tahu, saya tembak je. Ya, betul lah, perspektif. Buku kita ni Fi Daw'il Kitabi was Sunnah, dalam berdasarkan perspektif lah, perspektif Al-Quran dan hadis. Kita melihat sesuatu, makhluk-makhluk ni kadang-kadang Allah SWT memberikan cara pandang, kemampuan melihat yang berbeza-beza. Di kalangan puan-puan yang di depan ni pun dah berbeza, power berbeza. Ada power rabun jauh, power rabun dekat, berbeza-beza. Tapi umumnya manusia samalah cara dia melihat. Tapi yang kita belajar minggu lepas, lebah, mata dia, kemampuan dia melihat tu berbeza. Dia dapat melihat sinar UV. Jadi kita nampak bunga kat luar, kita nampak bunga kuning, tapi lebah nampak macam lain. Para pengkaji memang, kalau puan-puan cari, rupanya banyak kajian. Banyak rupanya kajian berkenaannya macam mana lebah ni dia nampak bunga. Macam mana lebah nampak bunga pada pandangan dia. Kemudian keluarlah banyak jenis. Nanti saya sambungkan. Sangat menarik. Jadi bila kita memerhatikan makhluk-makhluk Allah ni, kita akan merasakan kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Sebab dalam buku ni disebut secara ringkas sahaja, iaitu berkenaan dengan sinar matahari kan, untuk mengetahui lokasi kebun-kebun tu. Dia bukan sekadar tu, bukan sebab dia duduk di atas bukit saja kemudian dia memerlukan sinar tersebut, bukan. Mata lebah ni, cara dia mempunyai perspektif yang berbeza dengan manusia. Alang-alang kita belajar, kita tengoklah kan. Kalau pengarang tak sebut, kita tak ada, mungkin tak berkesempatan nak buka semua ni. Pusingkan sebelah sana sikit, biar dia bunga terus. Macam tu.
Mengikut kajian lah, Ustaz ambil sikit-sikit lah ni. Ini bunga yang kita nampak. Kita nampak bunga yang sama, nampak macam ni. Lebah nampak macam ni. Ustazah baca sikit-sikit lah. Ada lagi yang menarik. Ini kajian human vision, B vision lain. Apa yang manusia nampak, lebah nampak. Ni jadi dia lebih tahulah mana ada madu. Tu mengikut kajian, ada satu kajian ilmiah lah, panjang juga Ustazah bahasa macam secara ringkas sahaja. Petunjuknya ialah warna kuning tu lebih ada nektar. Itu mata lebah nampak tu warna tu Ustazah. Ya, kita mana nampak macam tu bunga. Kita ini kajian saintifik. Ni kalau kita pandangan kita nampak yang tepi sekali tu bunga kuning. Kalau UV sepenuhnya yang nombor 2 tu. Jadi serangga haiwan ni dia ada cara pandang dia sendiri. Kita duk ingat ke lebah nampak sama dengan kita nampak? Kita tanya sebab apa kita tak jumpa madu. Dia ada kelebihan masing-masing. Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Bijaksana. Itulah nak bagi tahu. Ada satu Ustazah jumpa beberapa status ke nak panggil ya. Bolehlah panggil status. Dia kata kita ni kena jadi macam lalat. Mata kita kena jadi mata lalat. Apa ya? Kenapa nak jadi mata lebah banyak nampak kebaikan, jangan jadi mata lalat nampak banyak kotoran. Ya, dia cakap macam tu. Ustazah tak setuju. Ustazah tak setuju. Sebab kita sebagai manusia, kita ada tugasan kita. Al-Quran diturunkan kepada kita. Kita kena melihat dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, bukan melihat dalam perspektif lebah ataupun lalat. Sebab pepatah itu kadang-kadang digunakan secara salah. Kenapa benda elok? Apa salahnya? Tengok benda baik lah. Kenapa nak tengok buruk-buruk? Contoh kalau kita tegur hadis palsu kan, kena tengok dengan mata lebah contohnya. Tak boleh. Yelah, maksudnya dari sudut falsafah tu kita kena nak sesuaikan, nak ambil falsafah ni pun dia kena secara menyeluruh lah. Secara menyeluruh. Dan kita memang tak akan nampak dengan mata lebah ataupun mata lalat. Dan tak perlu pun melihat dengan mata lebah dan mata lalat. Tapi kita perlu melihat akidah fi dawil kitabi was sunnah, dalam suruhan, dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Macam tu. Falsafah secara umum tu boleh, tapi kalau nak mendalam, nak jadikan falsafah seorang Muslim, tak boleh. Memang tak boleh. Dan memang tak akan mampu pun melihat dengan penglihatan lebah ataupun penglihatan lalat. Ni yang tepi sekali tu, yang biasa, yang tengah tu UV, yang hujung tu mengikut pandangan lebah. Jadi rupanya lebah nampak lain daripada yang kita nampak. Ni yang ni untuk mengikut kajian sains lah. Flower pigmentation.
Strong yellow nectar guide. Itulah secara lebih kurang. Kita nampak hitam macam tu, tak menarik lah. Tak menarik yang kat tengah tu. Tapi Nebah nampak kuning-kuning tu, dia tahu situ ada jadi tengok muka surat berapa tadi, yang akhir sekali. Muka surat berapa kita berhenti? 230. Hmm. 230 yang belakang sekali tu. 230. Perenggan yang atas, tak apalah kita baca semula. Lebah terkadang hidup di tempat yang diselimuti oleh awan selama beberapa bulan lamanya dalam setahun. Melihat matahari adalah satu keharusan untuk mengetahui taman yang dijadikan sebagai sumber makanan. Di sinilah letak hikmah tentang kemampuan lebah yang dapat melihat warna sinar UV. Oleh kerana mereka dapat melihat matahari dari celah-celah awan, sehingga lebah tidak mati kerana lapar pada saat matahari tersembunyi di balik awan. Jadi dia tidak bergantung sangat kepada cahaya matahari, sebab dia dapat melihat cahaya yang tersembunyi. Suatu hakikat yang menakjubkan yang menunjukkan adanya pencipta, pengatur dan penentu yang mengetahui apa yang dia lakukan. Kerana dengan kemampuan melihat warna, tidak mungkin muncul begitu sahaja yang diperoleh oleh lebah dalam perjalanan waktu. Tetapi pasti hal itu ada sejak pertama kali Allah menciptakan lebah. Jadi apa dia yang Allah berikan kepada lebah ni? Mata dia tu, special pada mata dia tu. Dia berbeza dengan mata kita, kemampuan melihat. Jadi apanya susahnya kita hendak memahami Allah Maha melihat? Makhluk pun boleh melihat dengan pelbagai kemampuan, pelbagai level. Allah Maha melihat tu memang Maha melihat lah. Kita lebih faham tentang nama dan sifat Allah Maha melihat. Lebah pun boleh nampak apa yang kita tak nampak. Allah Maha melihat. Apa susahnya kita nak memahami sifat-sifat Allah? Kan kalau kita kata lebah melihat, manusia melihat. Lebah melihat tak sama dengan manusia melihat. Itu sama-sama makhluk. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat lah. Allah melihat tak sama dengan makhluk melihat. Lagilah tak sama. Jadi dengan sifat-sifat Allah ni, Ustazah prefer kepada pandangan salaf. Kan? Dia tak takwil. Allah turun ke langit dunia 1/3 akhir malam. Turunlah. Allah bersemayam di atas arash. Bersemayam di atas arash lah. Tak perlu kita samakan dengan makhluk. Memang tak sama. Dengan lebah, dengan kita pun kita tak boleh nak samakan. Apatah lagi dengan Allah Rabbul Alamin. Tapi kita terima sahaja. Okay, hari ni beralih kepada semut pula. Semut pula. Lagi makhluk yang kecil. Lebah makhluk yang kecil, semut pun makhluk yang kecil. Petunjuk kepada semut dan keunikan ciptaannya. Ibnul Qayyim menceritakan kepada kita tentang jenis makhluk Allah yang selain daripada lebah, dan menerangkan bagaimana dia memberikan petunjuk kepadanya dalam mencari rezeki, iaitu semut. Sebelum ni kita belajar tentang macam mana Allah berikan hidayah kepada lebah, sehingga kan dia mempunyai kehidupan yang unik dan memberikan sumbangan yang unik kepada kehidupan keseluruhannya. Hari ni kita tengok, kita berkenalan dengan semut. Semut termasuk makhluk yang mendapat petunjuk istimewa dibandingkan haiwan lain. Dan petunjuk yang didapatkannya itu sangat menakjubkan.
Semut yang ukuran tubuhnya kecil keluar dari sarang dan mencari makanan meskipun jalan yang dilaluinya sangat jauh. Siapa yang nakal tu memang selalu potong jalan semut kan, masa budak-budak dulu. Kadang-kadang test, kalau ustazah dulu memang kerengga, kita cuba sebab dia punya ada kan, kerengga besar je kita nampak, main-main dengan dia, tapi dia akan tetap berada pada jalannya. Dia akan jumpa kawan-kawan dia balik. Setelah mendapatkan makanan, semut mengangkut dan membawa dan maksudnya bawa dia ke jalan, melalui jalan yang berliku-liku dan sangat jauh, serta berjalan naik dan turun yang benar-benar amat sulit sampai ke sarangnya kembali. Kemudian dia menyimpan makanan tersebut di dalam sarangnya pada waktu yang diperlukan. Sesudah menyimpan makanan tadi, semut itu akan mendatangi makanan yang akan tumbuh menjadi apa tu? Akan tumbuh, dia akan maksud bercambah lah kan, bercambah, dan ia akan memotong dua agar tidak tumbuh. Bila masing-masing dua potongan tadi juga tumbuh, maka dia akan memotong 4. Bila makanan itu terkena basah dan takut bila makanan itu membusuk atau rosak, maka ia akan tunggu 1 hari matahari terbit, dia keluarkan dan sebarkan di depan pintunya, kemudian dikembalikan ke dalam. Dia pandai jemur makanan. Dia menjemur makanan. Makanan yang telah dikumpulkan oleh seekor semut tidak akan dimakan oleh semut lain. Apa dia? Semut ni baik sangat. Dia teliti. Dia tak tamak. Allah yang buat begitu. Kan Allah yang berikan sifat itu kepada dia. Kalau kita guna semut biasa, rumah tu ada semut, ada Nanti kita akan tengok ni, perbincangan dia banyak ni tentang semut. Cukuplah tentang petunjuk semut apa yang dikisahkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tentang seekor semut yang ucapan dan perintahnya terhadap teman-temannya didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam surah semut ni, suratul Naml ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Itu ketua semut. Ketua semut beritahu kepada semut-semutnya, semut kawan-kawan dia. Si semut tadi memulakan pesanan dengan seruan yang boleh didengari oleh semut-semut lain. Ya ayyuhan naml. Seruan tadi menggunakan isim mubham yang disertakan dengan isim jenis guna menguatkannya dengan maksud menunjukkan kepada seluruh semut. Ya ayyuhan naml. Wahai semut-semut sekalian, masuklah kalian semua dalam rumah-rumah kalian. Udkhulu masakinakum. Kemudian dia pun merintah semut-semut itu masuk ke sarang agar mereka tidak terancam dengan bala tentera Sulaiman. Sebab apa suruh masuk? Sebab takut dipijak. Takut dipijak. Diberikan sebab dia tu. Jadi bukan sekadar tu, diberitahu pula wahum la yash'urun. Nabi Sulaiman dengan bala tentera tu bukan sengaja nak pijak kita, tapi mereka tak sedar sebab kita ni kecil. Macam tu, wahum la yash'urun. Kemudian diakhiri dengan mengemukakan alasan bahawa Nabi Sulaiman dan tenteranya melakukan itu kerana tidak sengaja. Perhatikan betapa besar perhatian Allah SWT terhadap masalah semut dalam firman-Nya. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Kemudian dia berfirman, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Allah SWT memberitahu bahawa mereka semuanya
lalu melalui lembah tersebut. Maka lembah itu pun dikenal sebagai Wadi Naml, iaitu lembah semut. Sebagaimana wadi-wadi lain dengan nama-nama lain, ada wadi As-Siba, lembah haiwan buas dan sejenisnya. Selanjutnya Allah memberitahu sesuatu yang menunjukkan kebijaksanaan semut serta pengetahuannya yang mendalam, iaitu ketika dia memerintahkan seluruh semut untuk masuk ke sarang masing-masing. Kerana dia dan juga semua semut mengetahui bahawa setiap kelompok semut mempunyai sarang khusus yang tidak dimasuki oleh kelompok yang lainnya. Masakinakum, masuklah ke dalam rumah-rumah kamu. Masakin ni rumahlah, penempatan. Ini kalau dari sudut bahasa Arabnya, rumah masing-masing lah. Dia tidak duduk di satu rumah, dia ada rumah masing-masing, macam tu. Kemudian semua itu diberi ilham agar berkata, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Semut menggabungkan dan mengenal nama peribadi Nabi Sulaiman, dan dia juga tahu tentang tentera dan pasukannya. Ni puan-puan, ayat ni, ayat 18 surah An-Naml. Ini firman Allah. Macam mana kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran, kalamullah? Kita percaya sebiji-sebiji lah. Dia tidak akan mengandungi kesalahan, silap sebut ke, tak ada. Kalau Allah kata semut cakap macam tu, memang macam tu lah dia cakap. Sebiji-sebiji begitulah. Itu makna dia. Lain dengan kita cerita ni mungkin ada tambahan, kan ada kekurangan. Ini Allah Rabbul Alamin yang berceritakan tentang semut. Allah ceritakan kepada kita, semut kata macam tu, memang macam tu lah dia kata. Maksudnya daripada ayat ni, semut tu kenal Nabi Sulaiman, kenal tentera-tentera dia, tahu sebab apa kalau dia pijak tu, sebab apa, sebab tak sengaja. Macam Puan Zalina kata tadilah, baiknya semut. Baik-baik pun kita asyik nak spray saja, macam semut. Dalam hati baik ada batasnya. Kalau kita cakap dengan semua, awak lari, kejap lagi cakap sepuluh, kita datang sekejap lagi kita tak ada. Belum. Dengan pernyataan tersebut, seakan-akan si semut hendak menggabungkan antara makluman bahaya yang ditimbulkan oleh pasukan Sulaiman yang tidak menyedari keberadaan semut-semut itu dengan celaan terhadap bangsa semut, kerana mereka tidak bersikap waspada dan hendak masuk ke sarang-sarang mereka. Itulah sebabnya Nabi Allah Sulaiman tersenyum lebar apabila mendengar ucapannya. Dalam perkataan lain, maksudnya bagi semut, mereka lah yang sepatutnya berhati-hati agar tidak dipejak. Nabi Sulaiman dan tenteranya tidak bersalah kalau pijak bangsa kita, kerana mereka tak sedar. Macam tu. Az-Zuhri meriwayatkan dari Abdullah bin Uyainah dari Ibni Abbas bahawasanya Rasulullah SAW melarang kita membunuh semut, lebah, burung hut-hut dan burung tengkek. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, salah seorang Nabi singgah berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba seekor semut menggigitnya. Lalu dia minta alat untuk mengeluarkannya dan memerintahkan untuk membakar perkampungan semut. Perkampungan semut ni, kalau ada busuk-busuk semut lah ni. Kemudian Allah SWT mewahyukan kepadanya, engkau digigit seekor semut lalu membakar satu umat yang bertasbih. Bukankah yang melakukan itu hanya seekor semut?
Auf bin Abi Jamilah rahimahullah menuturkan dari Qasamah bin Zubair, dia mengatakan Abu Musa al-Asy'ari berkata, sungguh segala sesuatu ada pemimpinnya, bahkan semut memiliki pemimpin. Dulu sebab tak ada kajian sains, sekarang kita dah tahu memanglah semut ada ratunya. Di antara keunikan petunjuk Allah yang dianugerahkan kepada semut ialah pengetahuan diri akan keberadaan Rabbnya yang tinggi di langit, di arasy. Ini kontroversi. Semut ni dia tahu, ni pengarang nak bagi tahu antara keunikan petunjuk Allah kepada semut. Semut ni dia tahu Allah di arasy. Allah itu tinggi di arasy. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd daripada Abu Hurairah secara marfu', ada seorang Nabi mengajar umatnya keluar untuk salat istisqa. Ternyata di situ ada seekor semut yang mengangkat kakinya ke langit. Kaki semut ada berapa? Balik cari semut ada berapa kaki. Confirm dia bukan ada 2 kaki. Dia ada tangan ke? Semua kaki kan maksudnya. Nah, ternyata di situ ada seekor semut yang mengangkat kakinya ke langit sambil berdoa dalam posisi terlentang. Maka Nabi itu menyeru, kembalilah kalian, sesungguhnya kalian sudah dicukupkan atau dimintakan curahan hujan oleh makhluk lain. Semut yang minta hujan. Ini athar ya. Ini athar. Athar. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi Sulaiman bin Daud keluar untuk salat istisqa. Kemudian dia melihat seekor semut terlentang dan mengangkat kaki-kakinya ke arah langit seraya berdoa, Ya Allah, sungguh kami ini salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk-Mu. Kami selalu memerlukan hujan-Mu dan rezeki-Mu. Jika engkau tidak menurunkan hujan atas kami dan menganugerahkan rezeki, maka kami akan binasa. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, kembalilah kalian, sesungguhnya telah diturunkan hujan untuk kalian berkat doa makhluk selain kalian. Semut berdoa ke langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa yang susah ustazah pun tak faham. Sebab kalau bagi ustazah benda tu senang untuk kita faham, tak ada masalah. Allah bersemayam di arasy dengan caranya. Tak payah fikirlah. Kalau lebah pun kita macam tu kan. Tak sama Allah dengan makhluk. Ini cerita. Seorang menuturkan kepadaku, iaitu Ibn Qayyim rahimahullah, bahawa seekor semut keluar dari sarangnya. Lantas dia menemukan bangkai belalang. Semut itu pun berusaha membawanya tetapi tidak mampu. Maka dia pergi dari situ dan kembali datang dengan membawa beberapa teman untuk membantunya. Orang yang memberitahu ini berkata, maka aku angkat bangkai tersebut dari tanah. Semut-semut itu berkeliling di tempatnya disebabkan tidak menemui bangkai belalang itu, sehingga mereka pun pergi dari situ. Kemudian aku letakkan bangkai itu kembali. Maka semut tadi kembali berusaha membawanya dan dia pun tidak mampu membawanya sendiri. Kemudian dia pergi mengajak teman-temannya untuk mengangkatnya. Aku kembali mengangkat bangkai itu dan semut-semut tadi berkeliling tidak mendapatkannya, sehingga mereka pergi dari situ. Aku melakukannya beberapa kali. Pada kali terakhir semut-semut itu berbaris membentuk lingkaran dan aku meletakkan bangkai itu di tengahnya. Kemudian mereka memotong anggota tubuhnya satu persatu. Ini meletakkan semut yang satu tu. Sini dia silap terjemahkan semut tu kepada belalang. Dia bukan letak bangkaikan belalang di tengah tu. Yang akhir sekali tu dia semut tu yang melaporkan. Macam ni cerita dia. Seekor semut ni melaporkan kepada kejumpa bangkai belalang. Jadi dia nak angkat seorang, teruk, tak mampu. Jadi dia panggil kawan-kawan dia. Lepas tu bila kawan-kawan dia mari tengok, tak ada bangkai belalang tu. Siapa punya angkara? Itu orang yang angkat bangkai tu.
beberapa kali macam tu. Jadi bila datang dah tak ada banyak kali, semut yang melaporkan tu dianggap sebagai pembohong, maka dia dihukum. Orang itu berkata, saya melakukan itu berkali-kali dan pada kali terakhir semut-semut itu membuat lingkaran dan meletakkan semut yang satu itu. Yang bawa cerita tu, dia siang dia kan, dia tak bersalah. Kemudian semut-semut lain datang memotong setiap anggota tubuhnya. Ya, hukuman bagi penipu. Bukan dia tipu kan? Yelah, tapi semut setakat tu je lah dia tahu. Mana dia tahu dia dikhianati. Manusia pun dia tak tahu. Dia ingatkan tak macam tu. Rupa-rupa ya Allah, macam tu lah. Ketika hal itu kami ceritakan kepada syekh kami, ia berkata bahawa semut-semut itu telah diciptakan Allah SWT menurut fitrahnya untuk membenci sifat dusta dan memberi hukuman bagi pendusta. Kita dalam kehidupan ni asyirku kan, bab penting dalam Riyadhus Shalihin itu bersikap benar. Semua pun benci pembohong. Semut adalah binatang yang paling tekun, bahkan dia dijadikan sebagai lambang ketekunan. Rajin seperti semut. Dikisahkan bahawa pada saat menyaksikan ketekunan semut dan semangatnya dalam menyimpan makanan, Nabi Sulaiman menghadirkan seekor semut dan bertanya kepadanya berapa banyak makanan yang dimakan oleh seekor semut selama 1 tahun. 3 biji gandum. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan agar semut tadi dimasukkan ke dalam sebuah botol, lalu botol itu disumbat. Kemudian beliau meletakkan dekat dia 3 biji gandum, lalu membiarkannya dalam tu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, beliau memerintahkan agar botol tersebut dibuka. Ternyata beliau masih melihat sisa 1,5 biji gandum. Lantas ditanyakan, bukankah kamu mengatakan bahawa setiap tahun seekor semut boleh menghabiskan 3 biji gandum? Dia jawab apa? Memang demikian, tetapi aku melihat bagaimana engkau sibuk mengurusi